orang yang sembahyang, yang salat, tapi salatnya itu sahun, lalai hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai, tidak hadir hatinya dalam sembahyang. Imam Ghazali dalam kitab Mau'izah lil Mu'minin disebutkan bahawasanya sembahyang yang tidak hadir hatinya bersama dalam sembahyang tidak menghayati makna hubungan yang sebenar insan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia katakan man lam yazidhu salatuhu, man lam yanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazid ilallahi illa bu'dan atau kama qala. Yang sembahyang, yang melakukan salat, tapi dia tahu mengatakan salat yang dia buat itu tidak berjaya untuk menahan dirinya, mencegah dirinya daripada sifat-sifat keji tadi yang pengurusi sebut tadi ini, masih berbohong, masih makan rasuah, masih punting kerja, masih tidak beramanah, masih mengkhianati hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya, tidak mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyang tidak mencegah dia daripada melakukan yang tidak baik, lam yazidhu minallah illa bu'dan. Sembahyang itu sembahyang yang lebih menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau inilah kita lihat, maka memang benarlah tadi yang Nabi lihat tadi, orang tadi jika tidak diperbetulkan sembahyang dia, yang Nabi katakan irja innaka lam tusalli, balik tak sembahyang lagi, walaupun nampak zahirnya dia sembahyang, dia buat salat, tapi salat yang tidak boleh mengubah hatinya, tidak mendekatkan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, inilah masalah penghayatan yang paling pokok. Saya rasa saya ada pengalaman yang patut saya cerita tentang salat ini, yang juga menjawab soalan mengapa salat tidak boleh mencegah orang itu daripada kejahatan. Kesan daripada sistem pendidikan yang telah melupakan, membuang jawi daripada pendidikan sekolah-sekolah dalam aliran perdana dan menggantikan tulisan-tulisan Arab itu dengan tulisan Rumi yang membuat apa huruf penting hilang. Rumi tidak ada huruf tha, tak ada shin, tak ada sad, tak ada dad, tak ada ta, tak ada za, tak ada ain, tak ada ghin, tak ada qaf. Kesan daripadanya huruf-huruf Quran yang terlibat dengan huruf-huruf tadi telah tidak disebut dengan betul. Kesan daripadanya Al-Fatihah dibaca tidak betul. Saya ada fakta yang cukup detail dengan markah, dengan nama orang, dengan kad pengenalan, dengan alamat penuh ada pada saya, kerana Darul Syifa Bangi mengambil pelajar-pelajar baru untuk belajar perubatan dan juga belajar perdoaan Darul Syifa. Kita ambil setahun sekali. Kebelakangan ini, 5 tahun kebelakang ini kita ambil 400 orang lebih. Yang sekarang sedang berjalan 439 orang lelaki dan perempuan. Semua nak masuk 500 orang tahun ni yang datang temu duga. Kita temu duga. Saya ada guru-guru tarannum, guru qiraat, cara-cara Quran yang kita ambil membantu, kita temu duga. Lulus kita ambil belajar, tak lulus minta dia belajar lagi. Yang penting fakta saya ada. Saya tahu Datuk Fungsi suka pada fakta-fakta macam ni. Kita minta yang datang ini kebanyakan profesional,
lawyers, peguam, arkitek, engineer, guru, profesional dan sebagainya. Kita minta mereka syahadah, kita buah mereka. Baca Al-Fatihah, kita buah mereka. Baca At-Tahiyat, buah mereka. Qunut, dan buat apa surah Al-Quran. Tak kisahlah Quran itu sangat ada yang kita baca. Tuan-tuan munasabah ke boleh suruh baca Fawatih As-Suwar, maksudnya macam alif lam mim ha mim dan sebagainya itu. Budak boleh baca alif lam min ra, itu yang kita baca alif lam mim ra. Ada budak baca almari. La haula wala quwwata illa billah. Kaf ha ya ain sad. Dia orang baca kahe asa. Tak apalah, itu tak bawa dalam semayang, tak bawa dalam salat. Tapi fakta mustahaknya Fatihah markah khusus, At-Tahiyat markah khusus, sebab dia rukun dalam semayang. Daripada awal saya buat, tahun 2000 kita mula interview ini, markah ada kita simpan sampai hari ini. Saya boleh bagi kepada Tok Pengurusi jika nak. Fatihah tak pernah sekali pun lagi yang lulus Fatihah itu mencecah 40%. 20%, 25%. Setahun sahaja yang naik 39% lulus Fatihah. Bila mari At-Tahiyat pula tak pernah sampai 20% yang lulus At-Tahiyat. Sebab Tahiyat tak dibaca dengan kuat. Sedangkan Al-Fatihah dia baca dengan kuat. Dia boleh belajar. Yang boleh belajar itu pun tidak pernah sampai 40%. Memang berlaku lahnun jali, kesalahan yang tak boleh dimaafkan, yang menyebabkan dengannya tidak sah Fatihah, tidak sah Fatihah, tidak sah semayang. Kalau inilah berlaku pada golongan yang berada dengan saya di Darul Syifa itu, macam mana masyarakat umum dan malah kita malam ini pun, termasuk saya pun, sudahkah kita pernah berjumpa dengan orang yang benar-benar boleh memperbetulkan bacaan Fatihah kita sampai boleh dikatakan Fatihah kamu sah dan boleh dibawa dalam sembahyang, tak ada masalah. Ini sebab yang tadi Tuan Ibrahim kata yang tak berani jadi imam sembahyang maghrib tu. Jadi kalau ini fakta, saya cukup yakin ni, buatlah di mana-mana pun interview ini atau periksa ini, tak akan berjumpa dengan orang yang 100% lulus Al-Fatihah ini sahaja. Dan orang tak pernah buat, seolah-olah nak menggambarkan bahawasanya sistem pendidikan pelajaran agama kita di sekolah-sekolah seolah-olahnya, saya nak sebut, macam gagal. Tak boleh selesai masalah yang begitu remeh, yang ada bacaan yang betul Al-Fatihah. Dan malah Imam Syafi'i pernah menyebut, inna lil fatihati arba'ata asyar syaddatan faman taraka wahidatan minha lam tasihhu fatihatu au kama qala. Imam Syafi'i pernah sebut Al-Fatihah itu ada 14 syaddah. Sesiapa yang baca Fatihah dengan meninggalkan satu syaddahnya sahaja, tidak sah Fatihah.